Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Nurmala Othman dan rakan-rakan yang saya ini. Dari kumpulan 7 ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Isu Kesihatan Mental dalam Kalangan Pelajar. Kumpulan kami iaitu kumpulan 7 terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan termasuk saya, Nur Izzatun Auni binti Nur Saini, nombor matrik 210273 bersama rakan-rakan yang lain iaitu Kristina Aisyah, Aina Husna, Halia Munifah dan juga Cik Tak Weng yang akan membentangkan tajuk kami sebentar lagi. Sebelum kita pergi ke tajuk utama iaitu berkenaan isu kesihatan mental, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan kepada rakan-rakan apa itu kesihatan mental. Penting untuk kita tahu bahawa kesihatan mental dan penyakit mental adalah dua perkara yang berbeza tetapi saling berkaitan. Kesihatan mental dirujuk pada keupayaan seseorang untuk berfikir, rasa dan bertindak dalam kehidupan seharian mereka. Kesihatan mental yang baik dikaitkan dengan keupayaan seseorang untuk menjalani, menghargai dan menikmati hidup dalam cara yang positif, produktif dan seimbang. Namun, individu yang kesihatan mental yang baik juga tidak lari daripada stres. Tetapi, mereka berupaya untuk menangani stres dan cabaran yang lain yang timbul dalam kehidupan mereka. Individu yang mempunyai kesihatan mental yang buruk pula mungkin mendapati diri mereka tidak dapat menangani stres, kesakitan dan masalah-masalah yang dihadapinya. Kesihatan mental yang buruk adalah berpanjangan dan tidak dapat ditangani tetapi tidak semestinya menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit mental. Di samping itu, penyakit mental juga boleh mempengaruhi kesihatan mental seseorang juga. Lebih dikenali sebagai gangguan mental, penyakit mental adalah suatu kondisi kesihatan yang mempengaruhi dan boleh menyebabkan perubahan dan keupayaan seseorang untuk berfikir, rasa dan juga bertindak. Individu yang mengalami penyakit mental berasa sukar untuk membuat kerja-kerja biasa. Mungkin mereka tidak dapat berinteraksi dengan orang lain dan dipengaruhi oleh perubahan pada mood dan kelakuan mereka. Penyakit mental boleh dialami oleh sesiapa pun tanpa mengenal usia dan juga jantina. Seterusnya, saya akan menayangkan video roleplay kami yang mengenai faktor, kesan dan juga langkah dalam mencegah isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Manalah budak bertuan ni. Orang call dia tak angkat. Tak tunggu dia call kita. Memang taklah dia nak call kita. Budak zaman sekarang ni kan. Baru nak call orang. Panjang umur betul. Lah. Kenapa kamu ni, Dek? Kenapa kamu nangis ni? Mak, dia stres lah. Siapa kat ni, Dek? Cuba cerita kat Mak. Ni yang adik ni, dia orang bising tau. Setiap kali nak buat kerja, mesti waktu tu lah yang nak ajak kawan dia lah. Dia nak ajak member dia lah datang bilik. Bising. Aina tak boleh fokus belajar. Lah, kenapa kamu tak suruh je dia senyap? Bukan apa, Mak. Bukan tak nak tegur. Tapi, Aina takut nanti dia orang fikir Aina tak suka dengan dia orang. Nanti Aina kena pala pula.
Tapi kalau dah tak tegur, I nak yang stres. Pening lah mak. Adik, baik adik bagi tahu diorang elok daripada diorang kacau adik waktu belajar. Siapa yang akan stres nanti? Kamu juga. Lepas tu menyusahkan mak. Okey lah mak. Kita nak cuba bincang dengan diorang macam mana. Lega sikit bila cakap dapat borak dengan mak. Hilanglah sikit stres ni. Kalau diorang bising-bising lagi, kamu tegakkan dia dulu. Masalah rakan sebina ni kamu kena selesaikan sama-sama, faham? Lagi satu, kamu ni jangan nak pendam je. Nanti kamu lagi stres. Faham? Ingat tak pesan mak ni? Bincang elok-elok tau. Okey mak. Okey, nanti I nak cuba settlekan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar ini. Yang pertama sekali adalah tentang perubahan psikososial sekeliling yang merujuk jika kita lihat di poster ini, berlaku perubahan psikososial sekeliling yang merujuk kepada perubahan dalam kawasan pembelajaran yang baru, perlu beraksimilasi dengan persekitaran, yang mana seperti yang kita tahu sekarang, pembelajaran secara offline akan perlahan-lahan diaplikasikan semula. Jadi yang mungkin daripada sisi remaja itu sendiri yang telah lama setelah selama setahun mengalami pembelajaran secara online, mereka akan rasa terkejut dan akan mengalami satu tekanan apabila tiba-tiba suasana pembelajaran itu bertukar menjadi pembelajaran secara offline. Yang kedua, disebabkan suasana pembelajaran yang tidak sesuai. Ini merujuk kepada kerana terpaksa belajar secara atas talian dan fasiliti pembelajaran tidak mencukupi. Ini mungkin kita boleh kaitkan dengan pelajar-pelajar yang hidup di kampung ataupun hidup di kawasan pedalaman, yang mana kita tahu akses rangkaian internet sangatlah kurang dalam kawasan tersebut. Jadi bila mana mereka berjumpa, mereka dipaksa untuk belajar dalam keadaan online, mereka rasa berat, mereka rasa ada satu tekanan dan stres. Kerana apa? Bila mana tiada rangkaian internet, walhal rangkaian internet adalah yang paling penting bila mana kita menghadapi pembelajaran secara online. Jadi mereka tidak akan faham dalam satu pembelajaran itu, dan ini akan menyebabkan mereka mengalami satu perasaan tidak ingin belajar, perasaan stres dengan pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga adalah kerana penggunaan media sosial secara tidak terkawal. Ini merujuk kepada kerana mereka terganggu dan terhasut dengan media sosial, dan juga seterusnya akan menyebabkan mereka berasa stres kerana cemburu terhadap kehidupan orang lain. Sebagai seorang pelajar, kita tahu dalam pasca modernisasi ini, media sosial sangat banyak digunakan dan malahan telah diklasifikasikan sebagai benda yang wajib sebagai seorang manusia. Tetapi sekiranya tak digunakan tanpa kawalan, mereka akan lalai, mereka akan terawang-awangan di dalam dunia media sosial itu sendiri. Bahkan kita tahu, tambahan pula kita tahu, di dalam media sosial kita dapat lihat bermacam-macam orang akan update ataupun mengkhabarkan kehebatan dirinya ataupun nikmat kehidupan yang telah dia hadapi. Manakala mungkin bagi sisi pelajar yang lain, mereka berasa cemburu. Kenapa kehidupan aku tidak sama macam kehidupan mereka? Jadinya stres ataupun pemikiran, selain mudahnya pemikiran insecure ataupun pemikiran yang down terhadap kehidupan sendiri menyebabkan mereka berasa stres terhadap kehidupan sendiri yang mungkin mereka tak sangka. Sebenarnya kehidupan mereka itu lebih baik berbanding orang lain. Inilah nak katakan kuasa media sosial dalam merangsang emosi seseorang.
Jadi itu sahaja daripada saya berkenaan definisi dan faktor tentang mengapa berlakunya isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar ini sendiri. So saya serahkan kepada ahli kelas saya. Selamat sejahtera, nama saya Cik Tak Wing, nombor metrik 213232. Setelah menyaksikan video tadi yang menunjukkan dua kesan kepada masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar, iaitu masalah kemurungan dan juga masalah kehilangan kawalan emosi, izinkan saya untuk memberi penjelasan yang lebih lanjut mengenai topik ini. Salah satu kesan kepadanya adalah masalah kemurungan. Masalah kemurungan adalah satu penyakit dan ia bukan satu sikap di mana pelajar itu mudah untuk mengawalnya. Masalah kemurungan boleh mengganggu keupayaan pelajar untuk melakukan aktiviti-aktiviti hariannya seperti tidur, minum, makan serta aktiviti-aktiviti harian yang lain. Selain itu, pelajar juga sering terdedah kepada stres yang amat besar terutamanya dalam bidang akademik. Hal ini demikian kerana wujud persaingan yang amat kompetitif dalam kalangan pelajar. Pelajar yang tidak dapat bertahan dengan stres yang begitu besar akan mengalami masalah kemurungan. Oleh itu, pelajar yang mengalami masalah kemurungan ini akan melakukan perkara yang tidak diingini seperti mencederakan diri dan juga membunuh diri. Kesan yang seterusnya yang boleh berlaku kepada seseorang pelajar yang mengalami isu kesihatan mental adalah kehilangan motivasi dan minat dalam melakukan semua perkara. Kebanyakan mereka yang mengalami isu kesihatan mental ini akan berasa kurang keyakinan diri. Mereka tidak lagi berminat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oleh itu, mereka lebih suka bersendirian dan mereka mengelakkan pergaulan sosial dengan orang lain. Hal ini akan menyebabkan kehidupan mereka menjadi semakin pasif dan lama-lamanya mereka kehilangan hala tuju kehidupan. Selain itu, ada juga pelajar yang hilang minat terhadap bidang akademik. Hal ini telah menyebabkan mereka gagal dalam bidang akademik, seterusnya masa depan mereka tidak lagi terjamin. Kesan yang terakhir yang ingin saya huraikan adalah kesukaran untuk mengawal emosi. Kebanyakan pelajar yang mengalami isu kesihatan mental tidak dapat mengawal emosi sendiri, terutamanya kemarahan dan kesedihan. Oleh itu, mereka tidak lagi bertindak secara rasional. Hal ini mungkin disebabkan mereka mempunyai banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan hal ini telah menyebabkan mereka mengalami stres yang melampau dan mengganggu proses pemikiran mereka. Oleh itu, mereka mungkin melepaskan emosi mereka, terutamanya kemarahan dan kesedihan, dengan cara kekerasan, termasuklah melakukan vandalisme. Wah, dah siap pun lab report. Actually bukan susah pun nak buat. Okeylah, I boleh hantar dalam master dah. Terima kasih. Saya akan membentangkan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar.
Video tersebut menunjukkan salah satu langkah iaitu dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat dan melakukan aktiviti yang sihat sepanjang hari. Kita juga haruslah mengambil makanan yang seimbang dan sihat untuk kekal dari segi fizikal dan juga mental. Seterusnya, ia akan meningkatkan kesihatan mental seseorang kerana seseorang itu akan berasa seronok dengan aktiviti yang dilakukan. Kita boleh melakukan apa-apa senaman yang mudah dan ringkas dan luangkan masa selama 10 hingga 15 minit supaya kekal sihat sepanjang hari. Langkah yang seterusnya adalah dengan berkomunikasi dan meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan seperti keluar berjalan-jalan, pergi melancong bersama keluarga, melakukan aktiviti bersama-sama pada waktu lapang dan sebagainya. Bergaul dengan orang yang tersayang mampu menghilangkan tekanan dengan menceritakan dan meminta nasihat daripada mereka mengenai masalah yang dihadapi, seterusnya dapat memberikan impak positif terhadap mental pelajar. Langkah yang ketiga adalah dengan berjumpa kaunselor dan mendapatkan rawatan pakar. Kaunselor mampu membantu individu yang bermasalah agar dapat mengurangkan konflik mereka. Perkhidmatan kaunseling berperanan untuk menyediakan ruang bagi pesakit untuk meluahkan apa sahaja yang terbuku di dalam isi hati mereka. Pelajar haruslah berjumpa dengan kaunselor jika tidak mampu untuk mengawal kesihatan mental kerana mereka telah dilatih untuk menjadi pendengar yang baik. Oleh itu, pelajar tidak perlulah bimbang untuk berjumpa dengan kaunselor kerana mereka boleh memberikan inspirasi dan nasihat untuk menaikkan lagi motivasi seorang pelajar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, bagi isu semasa, kami mengambil akhbar-akhbar dari Harian Metro, Berita Harian dan Isro Awani. Isu yang pertama adalah dari Harian Metro di mana mereka melaporkan bahawa ada penuntut universiti mula tertekan dengan pembelajaran secara atas talian, di mana ada pelajar-pelajar yang menghubungi talian khidmat kaunseling untuk meredakan tekanan mereka. Presiden Majlis Perundangan Pelajar Kebangsaan MPPK Muhammad Ashraf Muhammad Sabri berkata bahawa perkara ini terjadi pada mereka yang masih terkandas di kampus maupun berada di rumah. Jadi beliau juga mencadangkan bahawa pihak universiti perlulah mewujudkan talian khidmat kaunseling juga yang boleh dihubungi pada bila-bila masa sahaja. Seterusnya, bagi Berita Harian pula melaporkan bahawa ada pelajar universiti meninggal dunia disyaki akibat tekanan belajar, di mana perkara ini terjadi apabila seorang itu terlalu tertekan sehingga boleh menyebabkan kematiannya. Dan akhir sekali, kes bunuh diri naik mendadak yang dilakukan oleh Isro Awani. Mengikut statistik yang ditunjuk, peningkatan kes bunuh diri bagi mangsa berumur 19 hingga 30 tahun adalah sangat ketara berbanding umur-umur yang lain. Dalam lingkungan umur ini, masih ramai yang menyambung pelajarannya dan mencari kerja. Dan seperti yang kita tahu, bermula Mac 2020, Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP telah dijalankan. Jadi, kes kemurungan mula meningkat pada tahun 2020 apabila PKP tersebut dijalankan dan secara tidak langsung ada yang mengambil keputusan untuk merenggut nyawanya sendiri. Jadi kesimpulannya, isu kesihatan mental tidak boleh dipandang remeh lagi kerana hal ini mempunyai kesan jangka masa yang panjang terhadap seseorang individu. Hal ini juga boleh merenggut nyawa jika tidak dikawal dengan rapi. Oleh itu, semua pihak hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga dan mengambil berat tentang isu ini supaya tidak menyesal di kemudian hari. Jadi, sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.